Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 17 Ramadan 1444 bersama dengan 8 April 2023. Hari ini dalam sejarah 17 Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, tanda dia panggil hari ini dalam sejarah, iaitulah berlakunya Ma'rakatu Badar al-Kubra, peperangan Badar yang besar, awwalu ma'rakatin fasilatin, awal peperangan besar yang berlaku dalam sejarah umat ini di antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang, 300 orang lebih sahabat, menentang mendiang Abu Jahal yang datang ke Badar dengan tenteranya, dengan pasukannya, dengan persiapan yang rapi, seramai hampir 1000 orang. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, Allah Ta'ala dah takdirkan Abu Jahal mati di Badar. Bukan sekadar Abu Jahal, semua pak-pak Abu yang menjadi penyagak, pengkhianat utama kepada Nabi di Mekah, mati di Badar. Episod pertama berakhir di situ. Kemudian mari lagilah peperangan lain. Ada yang mati dalam peperangan, ada yang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi pelajar kena ingatlah, tarikh peperangan Badar berapa? 17 Ramadan. Adapun tarikh nuzul Quran itu khilaf ulama. Mengikut riwayat yang agak kuat, riwayat Wathilah bintul Asqa, berlakunya turunnya Quran itu pada hari 24 Ramadan. Alhamdulillah. Baik, para jemaah, kita sambung pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 36 sampai ke akhir surah, iaitulah ayat 40. 36 hingga ayat 40. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah sangka sebahagian daripada manusia yang menyangka Allah Taala ciptakan manusia sama dengan hayawan. Beranak, besar, makan, minum, habis, setakat tu. La, tidak seperti yang disangkakan. Kemudian Allah bangkitkan asal kejadian manusia selepas daripada Nabi Adam mari daripada air mani, kemudian jadi darah, daging, kemudian keluarlah dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah tanya kepada kita, di antara tanda kuasa Allah iaitulah membangkitkan semula makhluk manusia yang telah mati. Jadi ayat ini dimulai dengan kiamat, kemudian mari kepada kematian, kemudian siri ini iaitulah kejadian manusia. Kata di ulama tafsir, dia kata tertib aksi. Tertib aksi maknanya susunan terbalik. Manusia ni lahir dulu, baru mati, lepas tu baru mari kiamat. Surah kita ni kiamat dulu, mati, lahir.
Ini semua Allah tanya di akhir ayat, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah semua itu tanda kuasanya Allah Ta'ala nak menghidup balik orang yang mati? Jadi dipanggil kuasa membangkitkan semula manusia atau menghidup balik manusia setelah mereka mati, berada dalam tanah, dalam kubur beberapa lama, kemudian dibangkitkan semula untuk hidup abadi yang tidak akan rusak, yang tidak akan mati lagi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah warzuqnal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Itulah doa kita sentiasa, permohonan kita sentiasa, kita minta Allah Ta'ala hidupkan kita atas dunia ini dengan baik sebagai seorang beriman, mati kita dengan iman, dengan husnul khatimah, dan dibangkitkan di akhirat esok layak untuk sampai ke syurga dan memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1324 ayat 236. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى يا رب. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Huraian ayat bermula 36. Allah tanya, ayahsabul insanu an yutraka suda. Patutkah manusia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan semula untuk menerima balasan. Jadi manusia ingat, dia sangka dia dengan lembu sama je. Bangun, lahir, bangun, ragut rupuk, dimakan orang, habis. La. Kita tengok kepada munasabatul ayah. Munasabah ayat ini, lamma zakara halal insan, Allah Ta'ala sebut keadaan manusia yang mati. Bagaimana dia ketika nak mati? Dia panggil sa'atul ihtidar. Nak mati, malaikat datang. Semalam kita dah bincang dua kategori penyambutnya. Yang beriman disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang wangi, yang tak beriman kain kafan yang busuk. Kemudian bagaimana keadaan mereka hidup atas dunia? Maka ayat ini qarrara lahu ahwalahu. Allah Ta'ala ungkit semula kejadian manusia supaya mereka berfikir, aku ni mari daripada air mani, mari daripada asal tak ada, hidup boleh je. Takkanlah Allah Ta'ala nak bangkit semula, tak boleh. Jadi kita fikir. Ini dia panggil ilmu tadabbur, ilmu berfikir, mikir pada kejadian kita. Dan ingat balik kita di awal surah ayat 3, Allah sebut ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Apakah manusia menyangka kami tak mampu nak kumpulkan balik tulang temulang dia? Setelah tulang dia mati, tulang dia hancur, berkecai, bersepah sana sini. Maka sekali lagi Allah Ta'ala ulang di sini, ayahsabul insan. Tengok, ayahsabu. Ayat 3, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Adakah manusia sangka kami tak mampu nak kumpul balik tulang-tulang dia?
Ayat 36, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia menyangka dia bebas hidup? Ada ni budak-budak muda duk pakai baju t-shirt, kami dilahirkan free. Mana ada free? Tidak ada free atas dunia ni. Semua dia akan dihisap, akan dihitung, akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala ulang balik ayat ini untuk nak menguatkan bahawa kamu bukan dilahirkan tanpa matlamat, dibiar hidup begitu saja macam lembu kerbau. La, kamu ada tanggungjawab, kamu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayahsabul insanu an yutraka suda, ayazunnul insan an yatrukahu Allahu fid dunya muhmala. Adakah manusia sangka dia hidup free begitu atas dunia ni, tidak ada suruhan, tidak ada larangan daripada Allah, tidak akan dibangkitkan semula selepas dia mati, tidak ada balasan setelah mereka bangkit. Sangkaan itu sangkaan buruk, sangkaan yang tak betul. Ayat ini dikuatkan juga dengan ayat tanda ni pelajar. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawa kami jadi ciptakan kamu abasa? Abasa itu maknanya sia-sia, tak ada matlamat. Pakai jadi gitu macam Allah Ta'ala ciptakan monyet, ciptakan hayawan-hayawan. La. Dan kamu sangka kamu tidak dikembalikan kepada Allah, maka kita kata itu sangkaan buruk. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat 37. Allah masih lagi dengan pertanyaan, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Tengok ni, kata di ulama, annaha ad-dalilus tsani. Ini adalah merupakan dalil yang kedua yang menunjukkan betapa benarnya peristiwa dibangkit semula manusia di akhirat esok, iaitulah istidlalun bil khilqatil ula ala al-i'adah. Allah buat dalil penciptaan yang pertama mudah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada nak ulang balik penciptaan kali kedua lagi mudah. Dua-duanya mudah berlaku tu. Jangan kata payuh ya ni, la. Jadi tak ada. Tidak ada pandangan, tidak ada ke manusia sangka dia jadi gitu tak ada matlamat. Tidak. Semua ada arahan, ada larangan. Ada suruhan, ada tegahan. Jadi kita kena ikutlah apa yang Allah SWT dah letakkan di hadapan mata kita, tanggungjawab itu. Kemudian Allah tanya dia, bukankah dia dulu di awal belum nak jadi dia tu, marinya air mani ayah give campur dengan hak ibu dalam rahim, maka mengandunglah dia selama 9 bulan ataupun kurang sikit, duduk dalam perut mak. Allahu Akbar. Dalam surah banyaklah ayat-ayat tentang kejadian manusia ni. Di antaranya surah Al-Waqi'ah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu amnal khaliqun. Tuhan tanya, air mani mu itu buat ke? Ke Allah Ta'ala yang ciptakan. Jadi banyak soalan-soalan yang kita kena fikir. Masya-Allah. Dalam surah tadi, surah Al-Waqi'ah ayat 58 59. Dalam surah Al-Mursalat, surah Al-Mursalat ayat 20 hingga 22, Allah tanya, alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kamu ciptakan kami ciptakan kamu daripada air mani yang hina. Macam mana pula hina? Kalau air mani hina, manusia ni hina. Maksudnya, kalau air mani itu bertitik atas lantai, orang tak kutip ambil. Tidak sebagaimana jatuhnya emas dengan perak, orang akan berebut ambil. Air mani orang tengok dia apa cemar, jijik. Siapa ni titik sini ni? Tapi
apabila dipancarkan ke dalam rahim, faja'alnahu fi qararim makin. Allah Ta'ala jadikan dia duduk dalam satu tempat yang kukuh kuat, iaitu rahim mak dia. Kalau sudah duduk dalam rahim, tak apa, mak dia berjalan pergi menoreh pergi mana tu naik tangga, tak jatuh anak tu. Itu qararim makin, tempat duduk yang kuat. Ila qadarin maklum, sehingga kepada tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 9 bulan, ada 9 bulan lebih, ada yang keluar awal, dah paling awal baby boleh keluar daripada perut mak dia boleh hidup berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan boleh beranak. Alhamdulillah. Jadi ada semua ayat ni. Kan boleh je. Kemudian tengok tahap peringkat kejadian manusia. Ayat 38. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Daripada air mani dia bertukar jadi darah. Kemudian daripada darah keluarnya seketul daging. Kemudian mari tulang. Kemudian dibalutnya tulang itu dengan kulit. Jadilah. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Daripada air mani berperingkat-peringkat sampailah jadi orang. Duduk geluduk dalam perut mak dia, dalam rahim mak dia. Dulu situ. Allah, apa yang mak dia makan masuk melalui saluran dia tu, boleh hidup 9 bulan. Kita menumpang perut mak kita 9 bulan. Bila keluar-keluar, air celek mata ke mak pula. Beragah sungguh manusia ni. Janganlah. Kerana itu bila kita sayang kepada mak ayah yang hidup, kita khidmat kepada dia setakat mana kita mampu. Yang sudah mati, kita berdoa kepada dia. Manakala tak dapat pergi kubur, jauh kubur ke, kita doa tu sampai kepada orang mati. Kita dah qararkan dalam kitab kita baru ni, sepakat para ulama mengatakan doa kepada orang mati sampai, kecuali sebagai ajaran sesat dia tak apa, tu biarlah, ambil ke dia lah hak sesat tu. Kita nak ambil yang pahala sampai kepada orang mati. Tapi jangan main swasta. Nak doa untuk mak kita, suruh orang berdoa bayar duit sana sini. Kita kata bukan semua benda-benda gaib boleh main swasta, tidak, kecuali melalui dalil yang Nabi SAW sebut, barulah kita boleh buat. Summa sarul insan, kemudian jadilah manusia itu lepas daripada air mani menjadi seketul darah, qit'ah damin jamidah, fa khalaqahu Allah wa sawwah. Kemudian Allah comel dia, bagi cukup seorang manusia, fa atqanahu wa ahkamahu. Allah Ta'ala jadikan dia dengan comel, lawa, cantik. Fa sara fi ghayatil i'tidal, maka keluarlah dia sebagai seorang manusia yang cukup sifat dia. Kadang-kadang Tuhan buat tak cukup sifat. Tak cukup sifat. Ada orang tak ada kaki, ada orang tak ada tangan, ada orang tak ada dua-dua, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada. Dalam sejarah hidup kita ni, kita tengok dah. Masa anak budak-budak pergi Mekah dulu, terkenal dengan nama Mak Timun. Kalau tanya orang Mekah lama, apa cerita Mak Timun? Tak ada ke satu dia. Tak ada kaki, tak ada tangan. Jadi orang letak dia tu, letak dalam baldi. Letak dalam baldi, bawa pergi tawah. Tawah dia tu kak. Dia kata tekok ni plastik, duit. Orang pakai letak duit dalam apa ni, dalam beg dia, tekok dia tu. Simpati dia panggil. Tengok, boleh duit. Ni hak terbaru, hak masyhur ni di Qatar tu. Nama Ghanim. Ghanim kan nama. Ghanim Miftah. Tak ada kaki. Dia jalan dengan tangan. Tangan dia tu boleh belakang. Tengok dia main suka. Dia kata jadi dia ni. Allahu Akbar. Tular pula dah bila mari acara sukan di Qatar. Jadi dia suhu pula dia. Alhamdulillah.
Ha. Tempat kita ni pun banyak juga. Yang pentingnya sekali-sekala Allah Ta'ala buat orang ni tak cukup sifat, tapi nak nyatakan dia boleh hidup macam orang lain juga. Baiklah. Ayat 39. Faja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal-unsa. Lalu Allah menjadikannya daripadanya dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Ini di antara benda pelik atas dunia ini. Air mani sama, keluar daripada ayah kepada perut rahim ibu, tapi dia boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Kita nak pilih, tak boleh mana nak pilih. Dia ada ni, dia panggil Allah ni, ada syariat hospital hebat lah ni. Orang tak boleh anak, ataupun boleh pilih nak anak jantina anak. Dia cari air mani, atau orang ni laki-laki, orang ni perempuan, orang ni kembar. Allah Ta'ala beri teknologi kepada orang ni sikit ya, teknologi sikit. Tapi jangan sombong lah. Ada ambil. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita ni ada laki-laki, ada perempuan. Orang laki-laki tak boleh jadi perempuan, yang perempuan jangan jadi laki-laki, kerana itu termasuk dalam perkara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu, Allah Ta'ala la'ana Rasulullah. Nabi sebut Tuhan laknat, Nabi kita laknat. Mana-mana laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki dari sudut watak dia. Dia laki-laki pergi pakai baju perempuan. Jangan duk main-main. Itu salah itu. Dosa besar. Tengok dalam hadis, belum lagi. Ada satu ayat lagi ni. Ayat 40 dia panggil ayat ni sentap kepada orang yang tak percaya kepada kiamat. Nah, dia kita kena ingat ayat ni dia panggil ayat sentap, maknanya nak suruh orang tu sedar, khabar balik apa dia ayat dia. Setelah melalui proses di awal dulu Tuhan tanya kan, Allah Ta'ala nyatakan dia boleh bangkit semula pada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kematian. Pada hari ini kita belajar pula tentang kejadian manusia. Ditutup ayat ini dengan satu soalan. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan Allah yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Soalan. Tuhan boleh buat tu, boleh buat ni. Dia tak kuasa kena hidup balik orang mati? Jawabnya, bala, sudah pastilah berkuasa. Kenapa tidak berkuasa? Jadi ayat ini nak memperingatkan kepada orang yang sombong-sombong, yang tak mahu terima Islam, supaya dia berfikir. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita kata subhanakallahumma fabala, ataupun kita kata bala. Dia kalau ayat tanya, mu jangan jawab dengan na'am, dia jadi negatif. Alaysa zalika, bukankah Tuhan tak mampu? Kita kata na'am, ya, jadi tak mampu. La. Macam surah At-Tin. Apa ayat terakhir surah At-Tin? Dia akan baca. Jadi kita tak ada soalan tanya. Maka kita kena kata jawab bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Itu panjang, tapi yang penting jawapan dia kalau mari soalan, jawab dianya bala. Ya, kita kena. Betul. Allah Ta'ala berkuasa. Macam ni ayat soalan, alaysa zalika, jawabnya Allahumma na'am, Allahumma bala, subhanakallahumma bala. Jadi kita kena kata betul apa yang Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala berkuasa untuk bangkit semula hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia. Itu uslub gaya bahasa Arab. Bukan semua boleh jawab dengan na'am, dengan ya. Ada kalanya tak sesuai, kita kena jawab dengan bala. Tamatlah tafsir kita.
surah Al-Qiyamah. Baik, ada lagi hadis yang berkait dengan ayat ni. Ada hadis. Tanda ni pelajar hadis. Wa an Busrin bin Jihashin Al-Qurashi. Jaga dengan nama ni. Kalau Abu Hurairah selalu dengar. Tulis wa an Busrin ba sin ra bin Jihash jin ha alif shin. Busrin bin Jihashin Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Nabi dia buat lakonan. Nak suruh kita faham. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bazaqa yawman fi kaffihi. Suatu hari Nabi ludah atas tangan dia. Tuf, ludah. Ludah air liur. Fa wada'a 'alaiha usbah. Nabi pun tak tangan dia atas air tu. Summa qala Allah Ta'ala berfirman dengan hadis kursi, Ibna Adam, anak Adam. Siapa anak Adam? Kita anak Adam. Anna tu'jizuni. Siapa dia kata aku lemah? Siapa nak lawan aku? Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Aku jadi kamu macam ni. Dia tunjuk air liur dia tu macam air mani tu, macam air liur lah, lembek gitu, dia tak ada gapo apa. Hatta iza sawaituka wa addaltuka, aku cipta kamu comel, cantik, lawa. Gapo dia perkataan searti. Comel lagi, cantik, lagi lawa, molek loteng. Kau lagi. Nah, handsome, smart. Okeylah, yang pentingnya sawaituka wa addaltuka. Aku buatmu ni comel. Jangan ada manusia kata dia tak comel. Jangan kata. Comel. Masyaita baina burdaini. Kamu berjalan di antara burdaini dengan pakaian yang comel pula. Walil ardi minka wa'idun. Dan bumi tempat kamu pijak. Bumi tempat kamu berjalan. Fajama'ta wa mana'ta. Mengkumpul harta. Ada harta yang kamu tak bagi nafkah, ada harta yang kamu bakhil. Hatta iza balagatit taraqi, bila sampai nyawa di halqum, qulta atasaddaqu, aku nak sedekah. Wa anna awanus sadaqah, mana ada lagi masa nak sedekah apabila nyawa sudah di halqum. Dengar tu para jemaah, nak sedekah bila? Ni. Al-an. Now kita kena sedekah sekarang. Banyak tabur-tabur yang telah kita sediakan kepada para jemaah. Tolonglah pakat penuh tabur tu. Tabur bina masjid pun ada. Tabur beli tanah wakaf pun ada. Tabur tak cukup di Malaysia, kita pergi ke ke Jepun pun ada, ataupun kita pergi ke Selatan Thai di Petani pun ada. Jadi macam-macam tabur kita buka. Hidup tabur ni, tabur untuk pondok pun jangan lupa. Jadi kita pakat buh belaka supaya jangan sampai wa anna awanus sadaqah, nyawa di sini nak sedekah. La. Sekarang waktu dia. Sekarang waktu kita bersedekah. Bila sudah mati, waktu kita berteduh di bawah bayangan sedekah kita, alhamdulillah. Sekarang waktu kita beribadat. Bila sudah mati, waktu kita menerima balasan. Tengok ni, hadis ini, hadis Busrum bin Jihash, hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin, di antaranya Syekh Al-Busiri dalam Misbah Az-Zujajah, dan ulama semasa juga mengatakan hadis ini sahih. Jadi alhamdulillah. Jadi macam katanya. Jadi peluang itu masih ada. Tuan-tuan ingat ke tidak, dalam khutbah semalam kita buat sedikit kajian, renungan supaya kita berfikir, aku ni kalau solat tarawih 20 rakaat, coba buat kajian sikit hari ni, pagi sampai gelap, pemalas ni jawab. Jawab dengan tarawih lah. 20 rakaat, mana 20 kali kita baca Fatihah dalam solat. Banyak mana pahala?
Kalau kita cepat lagi 20 kali kita doa iftitah. Doa iftitah ni ada beberapa riwayat. Kita sudah bagi tahu pada jemaah, ada riwayat kata kita baca rakaat ni, riwayat ni Allahu akbar kabira wa subhanallah, apa ni, kita baca riwayat-riwayat yang ada dalam perisai Muslim tu ada. Tuan-tuan yang nak perisai Muslim, alhamdulillah kita dah cetak perisai Muslim. Yang nak free PDF pun kita dah bagi PDF. Buat belaka dah kita ni kepada para jemaah, nak suruh ada ilmu di kita. Mana kita takbir yang pertama ni kita baca riwayat ni, takbir yang kedua kita baca riwayat ni, rakaat takbir yang ketiga baca riwayat ni. Maknanya 10 kali takbir tu saya boleh 10 riwayat. Oh, kaya kita. Setiap kali rokok ada 3 kali tasbih, setiap kali sujud 2 kali 6. Cuba kira 20 rakaat, mana 20 kali rokok, 20 kali rokok 60 tasbih subhana rabbiyal azim. Kemudian setiap kali satu rakaat 2 kali sujud 6 kali. Kita ada berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Satu semasa solat, satu rakaat 2 kali, 20 rakaat 40 kali. Oh, kaya ke miskin? Selawat ke Nabi pula tu. Selawat ke Nabi dalam solat, dalam semaya. Assalamualaikum ayuhan Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin sabaka Ibrahim Hamidum Majid. Mana kalau kita tak selawat celah-celah tu pun, lepas pada tarawih pun kita selawat banyak dalam solat, lagi bagus daripada kita selawat di luar. Alhamdulillah. Maknanya muhasabahlah. Hak mana lari tengah jalan, hak mana tak mau solat 20 tu, muhasabah balik. Rugi kita ni. Peluang ada, jangan sapak Allahu akbar, ya Allah, jangan pati lagi nak semaya. Anna lahu, macam mana mu nak semaya, mu sudah tak sapa saat malaikat maut duk tunggu cokoh dekat kepala dia dah. Tak ada lah, masa tidak ada. Sekarang masa untuk kita beribadah. Pelajar-pelajar kita tu tolong buat carta. Solat tarawih 20 rakaat, berapa kita kali Fatihah, berapa kali kita tasyahud, berapa kali kita tasbih. Ini kita nak kempen. Dulu kita kempen projek mega mampu milik, ramai sudah. Ya, ramai sudah apa? Ramai sudah yang jaga solat qabliyah ba'diyah ni. Kita kata alhamdulillah. Sekarang ni kita nak solat tarawih 20 rakaat. Tuan-tuan pilih sendiri. Tak payah kerajaan buat peraturan lah, dah. Senang ya kita hidup ni. Kita dalam perkara sunat ni kita pilih untuk diri kita nak cari yang terbaik, bukan cari yang termalas. Satu lagi hadis. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini bukan hadis, ini asar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana idza qara'a, bila dia baca ayat ni, ayat yang ada pertanyaan ini, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ibnu Abbas kata, ikut semua, subhanakallahumma bala, subhanakallahumma bala. Mana kita kata subhanaka ataupun subhanaka Allahumma bala, maknanya maha suci engkau ya Allah, benar sekali engkau berkuasa untuk kembalikan balik manusia hidup balik. Ini benar. Wa idza qara'a, Ibnu Abbas bila dia baca sabbih isma rabbikal a'la, dia pun jawab subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi para sahabat ni dia respon, dia panggil respon. Soalan-soalan tu bila ditanya terus dijawab. Bila ditanya terus dijawab. Kita pun jangan duduk malah lah bila ada soalan, ada apa ni, kita kena jawab semua apa yang kita ada. Jangan kata Allah pakai senyak gitu ya, kan? Pakai senyak gitu tidak bagus. Sebab apa tak bagus? Nabi kata bobok jin, ada riwayat. Dia kata bobok jin pun duk tanya benda-benda, mu ni pakai senyak gitu ya. Dalam surah At-Tin bila kita sampai mereka, alaisallahu bi ahkamil hakimin,
Kita kata, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar, Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik yang meletakkan hukum, menjatuhkan hukum, mensyariatkan hukum. Bala, benar sekali. Itu dia panggil jawapan-jawapan yang kita kena ada. Jangan tak ada jawapan. Ni bakasnya kota gini, tengok Ibnu Abbas dia respon bila baca ayat yang menyebut tentang tasbih, dia tasbih, yang menyebut tentang keagungan Allah Ta'ala, diagungkan Allah, itu dia panggil infial. Kita ni berjalan dengan apa, dengan suasana yang nampak kita dengan Quran itu selari, sebati. Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita. Tamat apa? Tafsir surah Al-Qiyamah. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah. 5 faedah. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama apa yang kita nak cari dalam ayat ini? Tengok ayat yang pertama yang kita baca tadi. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah manusia menyangka bahawa apa? Manusia ni akan dibiarkan gitu saja, macam hayawan, macam ayam itik, macam lembu kerbau? La. Kata di ulama tadabbur, dia kata anna hadza munafin li kamali hikmatihi. Kalaulah Tuhan buat manusia, lepas tu dia biar ya pakai mati-mati kosong, ini menyalahi dengan hikmat kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ciptakan manusia, lepas tu ikut manusia nak buat gapo atas dunia, nak zalim ke nak jahat, lepas tu dia mati pakai senyap. La. Jadi kerana itu ayat ini ayat ingkar kepada golongan-golongan yang tak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak menasabah. Tak menasabah Tuhan bagi akal, bagi fikiran, lepas tu dia jadi jahat, lepas tu dia free. La. Itu dia panggil menafikan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bijaknya macam mana? Yang bijaknya Allah Ta'ala bila dia buat orang ni baik, orang ni jahat. Hak baik ada balasan dia, yang tak baik ada balasan dia. Hak ngenak kau atas dunia dulu tidak dibalas di dunia, dia akan dibalas di akhirat. Maka itu dah dipanggil keadilan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berlaku adil kepada hamba dia. Setiap orang akan menerima apa yang dia lakukan. Kamu nak apa atas dunia ni? Kamu nak apa? Nak baik, tu buat baik. Jangan dia buat jahat, lepas tu nak suruh balas baik. Mana boleh? Allahu Akbar. Kemudian dalam ayat ini, ayat seumpama ini, iaitulah banyak dalam Al-Quran, yad'ul abda ila nazari wal fikri. Allah minta supaya kita tengok, tilik dan berfikir kepada prinsip penciptaan manusia. Kena mikir. Tak kira bakal jadi tengok apa ni, isteri mengandung jalan ngongek-ngongek macam penguin itu. Tak mikir kita kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Kita kata ini satu kerugian besar. Coba tanda sikit. Dalam ayat ini. Ayat ni kemudian tanda ayat suruh mikir kepada kejadian manusia. Ayat inilah ayat kita baca ni. Satu, ayat surah Al-Qiyamah ayat 36 ni. Kemudian surah Al-Mursalat ayat 20 hingga 23. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Satu. Kemudian surah Yasin. Surah Yasin ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Hei manusia, tak tengok ke apa kejadian kamu tu? Mari daripada imani, lepas tu mari dia bawa tular repuk lawan Nabi. La. Kemudian surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tuan-tuan ambillah nombor ayat ni, lepas ni tadabbur.
kaji, selidik, tengok, ni barulah kita dapat, insya-Allah. Jadi kalau anak nak hurah satu panjang pula ni, kan? Jadi kita ambil ringkas-ringkas sebab tujuan kita nak suruh buka minda, ceria minda kata orang dengan Quran. Kita nampak ini rupanya ilmu tadabbur Quran. Mari kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Ayat sama. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu saja? Tadamman ad-dalalah ala wuqu'il hasyri. Ayat ini menjadi dalil akan berlakunya perhimpunan semula manusia di akhirat. Sebab bila Allah Ta'ala suruh buat baik, Allah Ta'ala larang daripada buat benda tak baik, itu dia panggil taklif. Taklif, tanggungjawab seorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mu buat baik, aku suruh buat. Aku larang tinggal. Ambil ni, ashabul yamin. Hak ni aku suruh buat, mu buat? Tak. Hak aku larang mu tinggal? Tak. Ashabul shimal. Itu dia panggil. Maknanya ayat ini menunjukkan kepada perhimpunan semula untuk apa? Untuk menerima balasan. Sebab manusia bila dia kerja, dia nak gaji, nak upah. Maka upah dianya di akhirat, bukan upah di dunia. Atas dunia tak nampak gapo. Kita ni kalau mari solat berjemaah subuh ni boleh duit, jadi ramai mari. Ni mari pun tak boleh duit, tak mari pun tak boleh duit juga. Hak tidur pun sedap, tak, hak mari pun sedap juga. Sekarang ni ada inisiatif. Sebahagian masjid dia ajar anak-anak pergi sembahyang subuh masjid boleh duit. Kita kata kalau sekali-sekala tak apa untuk nak menggalakkan. Tapi kalau mulai peringkat ke dia jadi budaya dah, budak ni pergi masjid sebab nak duit. Hati-hati tuan-tuan. Kalau tak ada duit, dia tak pergi masjid. Lah. Kita ikat hati orang dengan iman, bukan ikat hati orang dengan fulus. Banyak ni peristiwa-peristiwa anak-anak perhati tengok bila ada ceramah perdana. Dia tulis bahawa makanan disediakan. Jadi orang gitu sama ada nak dengar ceramah atau nak makan. Jadi kalau tak ada makan, bukan kaki mengaji ni, dia akan gay. Tapi kalau kaki nak makan saja, dia tak mari awal, dia mari dekat Isya. Kita ada ceramah ni kita nampak dekat nak Isya kat penuh belakang tu. Kata tu kaki makan tu. Dia kalau nak mengaji dia mari awal. Bawa buku, bawa nota, nampak sangat nak belajar. Ni mari di ujung-ujung ni. Mari tunggu. Lepas mari Isya tak ada sunat ba'diyah. Beratus siap dah dekat buffet belakang. Bukan semualah, saya tak tuduh semua tu. Ada hak mari kemudian kerana masyarakat baru balik kerja ataupun terlewat dia punya sampai solat di masjid lain dulu. Tapi kita bimbang fenomena tu. Fenomena bagi duit pada budak, dia akan pergi masjid kerana fulus. Bila ceramah ada makan, dia bukan nak pergi dengar ceramah, dia nak pergi makan. Kita mengatakan muhasabahlah kita, sebab Allah SWT letak amar nahi untuk dimuhasabah, untuk dikira balik. Faedah yang ketiga, alam yaku nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah kamu dulu daripada air mani yang terpancar? Jadi kalaulah Allah Ta'ala boleh buat manusia daripada air mani, air mani dikira air yang terpancar, mimma immahin, daripada air yang hina. Kalau jatuh atas lantai tak ada siapa nak kutip ambil. Allah tukar cuci cleaner apa jijik dia air cemar ni. Tak pegang dengan tangan dah, pegang dengan muk, pegang dengan tisu, dengan apa kertas. Maknanya kalau inilah sifat jadi manusia, Allah Ta'ala berkuasa untuk menciptakannya, takkanlah Allah Ta'ala tak mampu nak undur balik, nak jadi balik manusia. Maka disitulah kita mengatakan bahawa manusia ni kena jangan sombong, kena tengok kepada kejadian dia. Kalau dia berasa sombong juga, itu bukan manusia biasa, itu dia panggil manusia luar biasa. Kena diri kita, tahu siapa kita, baru tahu. Yang berapa dah kita? Yang keempat dah. Yang keempat, satu soalan.
Kenapa Allah kata alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, daripada air mani yang terpancar. Tulis soalan dia, mal faidatu fi yumna. Apa faedah air mani terpancar? Kayak air mani sudahlah. Kenapa ada pancar-pancar pula ni? Al jawab. Jawapan dia nya, ni menarik ni jawapan ni. Dia kata fihi isyaratun ila haqarati halihi. Isyarat kepada hinanya asal kejadian kita. Seolah-olah Tuhan kata innahu makhluqum minal mani allazi jara ala makhrajin najasah. Mu ni mari daripada air mani yang keluar daripada jalan lorong kencing. Ya Allah Tuhan. Nah, mari daripada lorong kencing, pergi kupur dalam rahim, kemudian keluar pula dia daripada lorong kencing pula. Ya Allah Tuhan. Kita ni kata di para ulama, keluar kita masuk jadi kita, keluar kita daripada lorong kencing, sudah keluar di dunia, duk bawa taki septic tank. Bawa tak bawa? Setiap orang ni bawa tangki ke tidak? Bawa tangki semana sini. Allahu Akbar. Kalau salah septic pecah, busuk bangga. Nah, tapi oleh kerana septic duduk dalam ni, bawa lah dia pergi sana sini. Sekali-sekala bila masuk dalam tandas, baru bang. Sebab itulah kita ni kalau kita sakit perut ke apa benda, nak pergi tandas jangan duduk gini. Ni atas masjid ni duk tunjuk side ni, nak pergi merok. Gigilah. Nah, pasal tu dia dalam isyarat kalau kita nak keluar waktu solat, nak keluar atas masjid ni orang tak tunjuk perut, isyarat di hidung gini ke. Sebab macam ada semua macam dah keluar. Ni duk tunjuk perut nak pergi berok busuk bangga, tak ada orang nak masuknya. Gilah senyap-senyap. Jangan main. Kita dah sudut adab kira-kira. Itu dia. Jadi ini maka orang yang ini kejadian dia, fala yaliqu bimithli hadza syai'an yatamarrada. Orang yang ini perangai dia tak layak untuk berkerah kepala nak lawan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk lawan. Baiklah. Baik, yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa? Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni dua saja, laki-laki, perempuan. Cuma ada sekali-sekala Allah Ta'ala ciptakan dia ni khunsa. Khunsa ni ada dua lah. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi dia akan pilih salah satu, kecenderungan dia. Mungkin dia khunsa tapi lebih pada laki-laki. Jadi laki-laki lah dia. Dia berjanggut, dia bermisai. Ada khunsa yang lebih pada perempuan. Dia tak ada janggut, tak ada misai. Cuma ada ketikanya dia panggil khunsal muskil. Khunsa muskil ni khunsa yang dua-dua hidup belaka. Kita nak letak mana dia? Kalau dia pergi masjid, kita nak letak alik perempuan ke? Nak letak dia laki-laki? Kekok tu. Itu dia panggil khunsal muskil. Ada seorang tokoh ulama ni, dia tulis sebuah kitab, Idahul Muskil fi Ahkam Al-Khunsal Muskil. Ada kitab. Dulu masa anak mengaji dulu tak ada. Makhtutak. Payuh kita nak cari masa tu. Allah ni sudah dicetak kitab ni. Idahul Muskil fi Ahkamil Khunsal Muskil. Adapun yang duduk main transgender, dia panggil LGBT ni, tu bukan khunsa, tu bapuk nama dia lagi tu. Batal lekup besar sini. Jalan ngongek-ngongek pak retina. Kalau tengok dia jalan ngongek tu mungkin lepas. Cicak kau lipas kat dia nak tengok. Bunyi lalu jatuh dia. Hui, nata ni. Dia dah jalan lalu. Waktu jalan kecek kepik ya suara. Lepas tu kata bihak asli. Kita kata haram itu. Mana-mana laki-laki. La'anallahul mukhannasin la minar rijal. Nabi kita kata Allah Taala laknat mana-mana laki-laki yang berwatak perempuan. Tak kiralah berpakaian perempuan ke, cakap tiru perempuan ke, berjalan ngongek-ngongek macam perempuan, itu semua tu mal'un, yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Taala laknat juga mana-mana wanita mutarajjilina minan nisa, mana-mana wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dia panggil tomboy ke apa benda ni.
Ini semua ni benda-benda yang dilaknat. Tak ada. Yang adanya pondan-pondan bapuk-bapuk ni, itu semua tu mal'un, orang golongan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita kata jangan duk ambil mereka ni yang pakak duk sapok dia ni. Dia beridal tu, dia jual apa ni, make up, jadi juru make up lah. Tak padai lagi anak kita laku dah. Anak awak laku dah. Hari majlis kahwin tu, sudah kahwin dah dia tu. Dia sibuk lagi nak make up dengan bapak jantan ni buat berapa? Allahu Akbar. Nah ni. Jadi kata di para ulama, mana-mana orang yang nak sama laki-laki dengan perempuan, maka orang ini telah menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala buat ini laki-laki, ini perempuan. Tiba-tiba dia kata sama perempuan. Tak mungkin boleh sama. Mana boleh sama? Laki-laki ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, nak suruh sama. Dia panggil human right lah, berapa dia. Pokok ni jangan duk main. Pasal itulah kalau ada gerakan-gerakan nak menyama liberal, dia panggil nak nyama laki-laki perempuan, maka itu gerakan yang salah, gerakan yang tak betul, yang wajib kita kena tegah, yang wajib kita kena halang. Kerajaan kena bertegah dalam masalah ini. Ana satu hari mula-mula kita balik dulu, banyak sekali di kawasan kita ni syarikat-syarikat pondan yang duduk buat make up. Ingat tak sejarah? Banyak. Lepas tu kalau kita pergi majlis kenduri kahwin, ada je buat pondan ni jadi make up. Jadi alhamdulillah ana bertegas memberi nasihat kepada para jemaah. Tolonglah kalau nak beli, nak sewa kursi dia, pinggan makuk dia, sewalah. Dia pun cari rezeki juga. Tapi kalau nak sewa kali dengan dia pergi duduk dalam bilik pengantin, mengada-ngada bapak jantan ni. Tak, suruh tukar baju lah, suruh tukar tu lah, tukar ni, pakai baju dalam pun dia tak, dia tanggung, dia apa ni, dia caput tangan juga. Kita kata ini satu benda yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Majlis perkahwinan yang tidak diberkati cukup bahaya. Siapa kita bertegas, kalau saya pergi majlis kenduri, ada pondai atas rumah, saya akan lari balik. Satu hari kita pergi tuai rumah ketar, maghrib salat, maaf lah ustaz, maaf. Kata maaf ke apa? Makan budak lagi cakap maaf dah. Dia kata budak-budak belakang tu. Kata pondai ada ni. Soh dah ada pondai atas rumah dia. Dia main budak-budak ni. Dia sembunyi pondai tu dalam rumah, takut kita tengok. Sebab kita jangan dah. Aku rela balik makan nasi bungkus, beli di jalan daripada duduk makan hok majlis main pondai lagi ni. Tapi alhamdulillah lama-lama pupus dah sebahagian daripadanya. Masih ada sikit-sikit lagi pun sudah ada kesedaran lah masyarakat. Jangan duduk berpondai-pondai dalam majlis kahwin ke majlis apa. Cukuplah orang perempuan yang make up perempuan, yang laki-laki make up laki-laki, ataupun juru-juru make up yang ada hari ni pun semangat dah. Dia kata apa? Dia tak tanya, Pak Haji ni ambil pondai juga. Comel make up anak awak ambil mana? Dia pun ambil juga. Dia kata, "Gua nak main pondai?" Pak Haji pun ni, kita ambil hak rumah dia dah tu. Jadi dia main tukar. Akhir kali jadi normalisasi, benda-benda mungkar jadi tak mungkar. Jauh kita pergi hari ni tu. Baik, break sekat tu dulu. Para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah kita bahawa 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi sidi akan datang dalam surah Al-Insan. Dia panggil surah pagi Jumaat. Kita akan baca muqaddimah dia sampai kepada ayat pertama sehingga ayat 3. InsyaAllah dalam sidi yang akan datang. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ya Allah, kami telah khatam surah Al-Qiyamah yang banyak mendidik, mengajar kepada kami erti kebangkitan semula, pahala dan dosa, pembalasan di akhirat. Ya Allah, curahkanlah ke dalam hati kami perasaan takut kepadamu, Ya Allah. Allahumma rzuqna khasyataka fil ridha wal ghadab. Ya Allah, anugerahkan kepada kami takut dan gerun kepada Allah Azza wa Jalla ketika kami senang dan susah, ketika kami berada di hadapan orang, ketika bersendirian, ketika zahir dan batin. Ya Rabbal Alamin, curahkanlah ke dalam hati kami takut tahta duduk di bawah muraqabah, di bawah pemerhatianmu, Ya Allah, supaya kita jauh daripada dosa dan maksiat, supaya kita jauh daripada mungkar dan perkara yang engkau murkai. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami ini takut, membuat persiapan dengan ketakutan itu, membuat persiapan untuk berkembali kepadamu dalam keadaan hati yang sejahtera, amalan yang banyak, dan mendapat keredaanmu, Ya Allah. Serta anugerahkanlah kepada kami syurgamu, Ya Allah. Ya, anugerahkanlah kami dapat memandang kepada wajahmu, Ya Allah. Allahumma bayyid wujuhana yawma tabyaddu wujuh. Ya Allah, cerahkanlah muka kami
pada hari cerahnya muka orang-orang yang beriman, hitamnya muka orang-orang yang tidak beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskan kami, dua ibu bapa kami, guru-guru kami, orang-orang yang kami sayangi, para pelajar kami daripada api neraka, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa liman lahu haqqun alaina ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.